Assalamualaikum, saya Rafiq Apiti Ramsey, 258-279 dari DDMPS Kuching. Saya akan membentangkan tajuk Revolusi Industri 3.0. Revolusi perindustrian ini dalam sejarah moden merupakan proses perubahan daripada ekonomi lama kepada industri dan pembuatan mesin. Perubahan teknologi ini telah memperkenalkan cara baru dan gaya baru bekerja dan mengubah masyarakat ke arah teknologi. Revolusi Industri 3.0 bermula pada tahun 1990 dan mencapai kemuncak pada era tahun 1990. Namun dia diteruskan sehingga pada tahun 2021 dan dijangka bahawa revolusi 3.0 ini akan berakhir pada tahun 2030. Mengikut petikan daripada Bojanova 2014, di mana revolusi ini dianggap sebagai penggerakan daripada teknologi elektronik mekanikal kepada elektronik digital seperti bangunan rumah hijau, kereta elektrik dan sebagainya. Dan ia berdasarkan peralihan tenaga dan teknologi digital dan internet. Ia dipanggil sebagai The Digital Revolution. Pelbagai perkembangan semasa revolusi industri 3.0 di mana teknologi maklumat seperti media sosial, aplikasi, komputer, data besar, e-dagang dan internet telah memajukan dunia dalam pengeluaran, perkhidmatan dan proses perniagaan. Pelbagai perkembangan semasa revolusi industri 3.0 iaitu perkembangan dari segi ekonomi, pembangunan pengangkutan, pembangunan pencetakan 3D dan teknologi robotik. Terdapat 5 tonggak dalam revolusi 3.0 iaitu satu, bentuk tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria, tenaga angin, hidro, gelombang laut dan pasang surut. Kedua, bagi negara-negara yang mempunyai cukup matahari dengan menumbuhkan setiap panel di rumah bagi menjana kuasa elektrik. Ketiga adalah untuk meminimumkan kos yang perlu dibangunkan teknologi untuk pengaliran melalui hidrogen. Keempat adalah untuk berkongsi elektrik hijau di luar rak IT dan teknologi internet. Dan kelima adalah pasang kenderaan sel bahan api elektrik dan hidrogen di setiap bangunan untuk menjana kuasa kenderaan. Namun terdapat juga krisis dalam revolusi 3.0 ini di mana ledakan demografi dan pertumbuhan pengguna yang pesat semasa nilai dan etika, masalah keuangan, ekonomi dan krisis sosial, krisis makanan dan permakanan, krisis kekurangan air, bencana tenaga dan juga perpecahan politik. Kesan daripada positif revolusi 3.0 dengan menjadikan masyarakat ke dalam sektor kemodenan dengan menggunakan teknologi yang canggih dari segi pengangkutan, pertanian, kesihatan, pendidikan serta aktiviti ekonomi dalam pentadbiran menjadikan masyarakat lebih berilmu dan berpengetahuan tinggi dalam teknologi. Namun terdapat juga kesan negatif terhadap revolusi industri 3.0 ini dengan pengurangan tenaga dan bahan mentah serta meningkatkan jejak karbon daripada pembuatan, dan ia mewujudkan tekanan yang berat terhadap dunia ekonomi serta defensi bajet di banyak negara. Semasa revolusi industri 3.0, buruh kanak-kanak telah semakin meningkat serta bekerja keras dan keadaan di kilang yang tidak selamat. Seperti dalam petikan Chelsea dan Kaplan pada 1958 bahawa mesin telah mengambil banyak kehidupan pekerja dan juga menurut
Pemojahan 2020 bahawa pelbagai cabaran di dunia ataupun di seluruh dunia seperti pencemaran air dan udara, pengurangan biodiversiti, kemusnahan habitat, pelepasan gas rumah hijau, pemanasan global dan perubahan iklim. Kesimpulan dan cadangan. Dalam revolusi industri 1.0, hanya negara Great Britain sahaja yang telah maju, manakala di seluruh dunia masih miskin. Untuk revolusi 2.0 pula terdapat perubahan di negara Amerika Syarikat, dan revolusi industri 3.0 merupakan perkembangan yang besar di mana di setiap negara dan global manusia telah mendapat manfaat, dan di situ juga perubahan besar semasa revolusi industri 3.0. Manakala cadangan untuk revolusi industri 3.0 ialah memantapkan lagi dengan mempengaruhi revolusi industri 4.0 dengan teknologi lebih canggih dan memberi pendedahan kepada manusia di seluruh dunia agar mereka celik teknologi dari segi perkembangan dalam pendidikan, maklumat dan komunikasi teknologi, pertahanan, kesihatan, pendidikan, keuangan dan sektor pentadbiran. Kerana ia dianggap sebagai perpindahan dari teknologi elektronik mekanikal dan analog kepada digital elektronik.